Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dalam bab pakaian al-libas. Dah habis dah hadis-hadis tentang al-libas. Maka hadis-hadis yang menyentuh dalam bab libas yang telah kita sebutkan adalah berkenaan tentang harir, sutera. Kemudian berkenaan tentang campuran yang ada sutera ataupun campuran sutera dalam baju yang biasa. Berikutnya secara umum beberapa lagi faedah dalam babul libas. Kata dia, ajma'ul ulama ala tahrim as-suwar al-mujassimah li zawatil arwah lin nususi as-sahihah as-sarihah fi dhalika. Berikutnya tentang masalah pakaian. Kita dah sebut dah tentang masalah pakaian ni. Masalah pakaian, Islam tidak menentukan pakaian yang khas. Islam tidak menentukan pakaian yang khusus, tetapi Islam menggariskan beberapa kaedah ataupun Islam menggariskan beberapa qawaid ataupun panduan dalam berpakaian. Jadi semua pakaian al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua pakaian asalnya adalah harus. Melainkan ada dalil yang datang mengharamkannya sebagaimana yang telah lalu daripada hadis-hadis yang membicarakan persoalan sutera. Berikutnya, di sana ada pengecualian kalau sekiranya sutera disulam pada pakaian lelaki sedikit, yang tidak sampai ataupun yang hanya lebih kurang 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari yang disebutkan dalam hadis, maka itu tidak menjadi masalah. Tinggal lagi, macam kita nyatakan, ada beberapa baju-baju zaman sekarang ni campurannya terus daripada sutera dan sebagainya. Di situ datangnya sebagai pandangan persen dan peratusan antara sutera dan selain daripada sutera. Tinggal lagi, kalau sekiranya suteranya itu sedikit, maka harus bagi lelaki untuk memakainya. Berikutnya, fawaid. Ajma'ul ulama ala tahrimi tashabbuhi bil kuffar. Kita dah juga menyebutkan bahawasanya antara kaedah dalam pakaian orang Islam ini adalah para ulama telah ijma' pengharaman tashabbuh bil kuffar. Pengharaman tashabbuh menyerupai orang-orang kafir. Fa inna mukhalafatahum amrun maqsudun lisyari', kerana sesungguhnya mukhalafah, berbeza daripada tashabbuh bil kuffar itu adalah maksud syara'. Wa laysa min at-tashabbuh ittikhadul libas alladhi yalbasunahu wa yalbasul muslimun wa yalbasuhu al-muslimuna wa laysa khassan bihim. Fa inna hadha la yu'tabaru syi'aran khassan bihim wa la yu'tabaru labisuhu muqalladan aw muttabi'an li hayatihim wa azyaihim.
wa aziyaihim, pakaian yang dinamakan tashabbuh adalah pakaian yang khusus bagi orang kafir. Pakaian yang khusus. Kalau sekiranya pakaian itu umum, yang tidak khusus orang lain pun pakai, semua orang pakai pakaian tersebut, maka itu tidak masuk dalam tashabbuh. Contoh, coat, tie, apa lagi, hatta jubah sekalipun orang kafir pada zaman tu ataupun orang Arab kafir pakai jubah. So jubah bukan pakaian Islam. Jubah adalah pakaian Arab. Tapi jubah juga, style jubah ini juga bukan ada pada Arab saja. Style jubah ini juga ada pada Cina, orang-orang Cina dan sebagainya, dengan pattern-pattern yang tertentu. Maka itu tidaklah menunjukkan tashabbuh bil kuffar. Itu bukan khusus pakaian yang orang tengok orang kafir tak. So orang Islam boleh pakai jubah Cina tu. Contoh jubah kungfu tu. Dia teringin sangat lepas tengok cerita kungfu, dia pun pergi beli jubah kungfu tu. Tak ada masalah. Itu bukan suatu yang tamayyuz. Itu bukan suatu pakaian yang khusus untuk orang kafir. Tak. Orang Islam pun pakai. Kalau di India, maka dia pakai mungkin apa ke istilah tak, kurta lah, macam-macam lah. Maka dia boleh pakai. Hatta pakaian-pakaian perempuan, cheongsam dan sebagainya, itu pakaian orang Cina. Sama juga sari dan sebagainya. Itu bukan pakai pakaian keagamaan. Tapi kalau kita pakai pakaian padri, yang pakai baju hitam dan sebagainya, ada putih dekat sini, itu tamayyuz. Itu adalah khas untuk pakaian padri, maka itu tak dibenarkan, haram. Ataupun dia memakai pakaian sami, oren. Oren dalam bentuk yang orang Sami pakai. Elok pula tu botakkan kepala pula, lagi haram. Ini tashabbuh bil kuffar. Ini baru masuk man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berikutnya, athaniyatu ikhtalafa al-ulama qadiman wa hadithan fi at-taswir was-suwar. Walau aradna adillatahum latala al-bahas. Berikutnya pakaian yang ada gambar. Pakaian yang ada gambar. Ikhtalafal ulama. Ada sedikit perbezaan pandangan ulama qadiman wa hadithan tentang masalah taswir waswar, gambar. Ulama telah ijma' bahawasanya pengharaman as-suwar, gambar yang al-mujassamah. Maksud gambar al-mujassamah, suwar mujassamah ni maksudnya patung. Patung yang berbentuklah mujassamah, yang berjisim. So, hak ni ajma'ul ulama. Ulama telah pun bersepakat bahawasanya ianya haram. Suwar, mujassamah, patung yang terukir ni. Li zawatil arwah. Patung yang zawatil arwah, patung yang bernyawa. Maksud bukan patung tu bernyawa. Patung yang diukir berbentuk makhluk bernyawa. Seperti orang, seperti haiwan. So ini bernyawa. Lin nusus sahihah, berdasarkan nusus nas yang sahih, sarihah fi zalika, yang jelas tentang masalah itu. So ada banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang pengharaman as-suwar, gambar ataupun patung yang mujassamah ni, yang membentuk makhluk yang bernyawa. Kerana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu hadha taswir ataupun al-musawwirin, semua itu pada hari kiamat mu'adzabun, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La'ana al-musawwirin, dilaknat oleh orang-orang, dilaknat Allah kepada orang-orang yang musawwirin, yang buat patung ataupun gambar. Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat besok, sesiapa yang melukis gambar bernyawa ataupun patung bernyawa, maka Allah kata kepada dia pada hari akhirat, ahyu, hidupkan. Ahyu.
Apa benda yang korang buat ni, yang korang ciptakan ni, maka bagilah nyawa. Allah kata bagi nyawa. Ahyu. Ma khalaqakum atau ma khalaqtakum. Hidupkan apa yang telah korang ciptakan. Maksudnya, kalau siapa yang mengukir patung pada hari akhirat besok, Allah perintahkan dia bagi nyawa. Dan Allah perintahkan dia meniupkan ruh, walaysa binafikhin, dalam keadaan dah tentu manusia ni mana mampu nak bagi nyawa kepada makhluk. Itu menunjukkan pengharaman. Itu menunjukkan pengharaman. Gambar. Gambar yang dilukis, membentuk ataupun menyerupai haiwan yang bernyawa, maka juga termasuk dalam larangan. Taswir masuk dalam larangan. Dalam hadis Nabi SAW, qadima minas safar, balik daripada permusafiran, Aisyah radhiyallahu anha meletakkan satu kain di atas tempat duduk dan juga menggantungkan kain macam langsir ataupun kain atas rak yang ada gambar. Yang ada gambar. Maka Nabi SAW balik, wajah Nabi berubah dan Nabi tarik kain tu. Nabi tarik. Dan Nabi kata, orang-orang yang menggambarkan ini, taswir, al-musawwirin, maka mereka ini diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu semua lukiskan. Dan disebut dalam hadis, semua makhluk-makhluk ini tudahuna khalqallah, menyerupai ciptaan Allah. Menyerupai ciptaan Allah. Okey. So itu illahnya. Ataupun yang diharamkan itu adalah patung atau gambar makhluk bernyawa. Itu diharamkan. Kerana ayat hadis kata ahyu. Maka hidupkan dia. Hadis kata hidupkan dia, bagi nyawa. Menunjukkan gambar ataupun patung makhluk bernyawa haram hukumnya. Kenapa? Kerana disebut dalam hadis tadi, menyerupai khalqallah. Menyerupai ciptaan Allah. Menyerupai ciptaan Allah. Maka itu kata kuncinya. Menyerupai ciptaan Allah. Kalau dia lukis makhluk yang tidak bernyawa, tak ada isu. Dia lukis batu. Dia lukis pokok. Dia lukis laut. Dia lukis semua lah, meja lah dan sebagainya. Yang tidak mempunyai nyawa, maka tu tak ada masalah. Yang masalah adalah makhluk bernyawa. Ikhtalafu fi as-suwari asy-syamsiyyati fazahaba ba'duhum ila dukhuliha fi at-tahrim. Berikutnya, bila kita sebut masalah taswir, datang soalan. Apa yang dimaksud dengan taswir ni? Gambar yang macam mana? Tadi disebutlah gambar tak? Gambar. Maksudnya orang melukis gambar. Atau orang mengukir patung. Maka itu jelas. Itu tak ada masalah. Zaman sekarang, kamera. Zaman sekarang, kamera. Alatut taswir. Alat nak mengambil gambar. Sama ada kamera atau ni, video cam. Apa hukumnya? Adakah haram kerana taswir? Gambar kan? Ha? Macam mana? Hadis tadi dia melukis. Dan kata kuncinya tadi apa? Dia lukis menyerupai ciptaan Allah.
kamera, dia tak lukis. Maka kamera yang keluar gambar itu, ciptaan Allah ke tak? Ciptaan Allah. Maka gambar yang keluar daripada kamera, dulu Kodak kan? Bubur-bubur dalam air, ada gambar. Negatif tu kan. Zaman sekarang, ni, semua ni. Bila dia ambil gambar, maka gambar yang dalam kamera kita itu bukan dibuat oleh orang. Dia bukan dibuat oleh orang. Maka dia adalah ciptaan Allah Ta'ala juga. Maka tak masuk dalam menyerupai ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah. Bukan menyerupai ciptaan Allah. Tapi, di antara ulama-ulama mutaakhirin ada yang mengharamkan juga. Ada yang mengharamkan juga. Kenapa? Kerana namanya taswir. Apa yang namanya taswir haram. Apa yang orang panggil gambar, maka hukumnya haram. Tapi, pandangan tu, kita tak bersama dengannya lah. Yang melukis tu jelas taswir. Okey. Mana datangnya lengkap tak lengkap? So, pada hari akhirat Allah kata ahyu ma khalaqtakum atau ma khalaqakum. Hidupkan apa yang telah korang ciptakan. Makhluk yang dilukis itu, kalau sekiranya makhluk bernyawa, kan? Makhluk bernyawa haram. Tapi kalau makhluk tidak bernyawa, tak haram. Tapi datang hak gambar-gambar sekat-sekat ni. Maksudnya hak kepala je. Maka pada alam nyata, adakah ada manusia yang boleh hidup dengan kepala saja? Tak ada. Tak ada orang yang boleh hidup dengan kepala saja. Melainkan cerita orang Melayu penanggal. Hantu. Dia pun lukis setakat sini. Maka hak sini sampai sini. Maka pada alam nyata, tak ada siapa pun boleh hidup dalam keadaan begini. Dia lukis gambar daripada kepala, siap tangan yang lengkap, sampai lutut. Boleh tak boleh? Maka tak boleh. Sebab masih boleh hidup lagi dalam keadaan demikian. Maka sebab itu, maka para ulama sebut, kalau nak lukis, jangan lengkap. Jangan lengkap maksudnya, hak kita lukis itu pada alam nyata adalah makhluk yang tidak boleh pun menyamu. Ya. Sekalipun buat poster untuk dakwah, apa lukis? Lukis. Sama. Dia pun lukis gambar ustaz tu sepenuh badan. Apa dia? Masalah kartun ni, bila kita lukis kartun, dia bukan isu kartun tak kartun. Hak yang lukis tu memang kartun pun. Kan? Orang hak lukis gambar tu memang dia lukis pun. Dan dia lukis tu, lukis betul ke tak? Dah, kartun lah. Walaupun dia ahli pakar yang melukis tu, dia lukis sebiji muka kita kan. Tapi kartun ke tak? Kartun lah.
Asal kalau dah gambar pada gambar hak ni ciptaan Allah, maka dia tak masuk dalam bab haram lah. Maka itu adalah gambar ciptaan Tuhan. Isunya adalah dia lukis tak lukis. So bila dia lukis, maksud dia yang ciptakan. Bila dia ukir patung tu, dia yang ukirkan. Tapi dia ambil gambar, dia bukan buat, dia ambil saja. Maka dia pantulan. Pantulan ciptaan Allah. So itu tak nak isu lah. Yang isunya melukis tu. Wallahualam. Kartun tak kartun ini, wallahualam. Susah nak cakap tak. Sebab kalau kita kata melukis itu haram, maksudnya lukis makhluk bernyawa dan penuh haram, maka kartun masuk dalam bab ke tak? Masuklah. Tak? Memang kan kita sebut tadi, dia lukis makhluk bernyawa. Dia lukis makhluk bernyawa. Yang dia lukis tu memang kartun. Yang tak kartun ni kita lah. Kita tak kartun. Yang dia lukis atas kertas tu, sebiji macam muka Abu Talha. Kan? Tetaplah yang dia lukis itu kartun. Kan? Tak gitu? Dia masuk dalam bab ni lah. Kenapa? Okey. Kalau kita nak kata lukis kartun Naruto semua tu boleh, kata. Maka apa beza dengan hukum taswir ni tadi? Mana pula, boleh yang tu, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Takkan hukum begitu. Isunya bagilah tak cukup sifat. Bagi tak cukup sifat supaya apa orang kata? Dengan ketidakcukupan sifatnya itu, maka dia itu tidak bernyawa. Faham? Contoh, dia ada muka tapi muka tak ada. Kepala je, muka tak ada. Kan? Yang banyak buku-buku Endon tulis buat tu kan? Kenapa dia gelapkan muka? Tapi yang buku Endon tu pun sebahagiannya memang dia ambil gambar orang betul pun. Dia ambil gambar orang betul pun. Tapi dia ambil pandangan yang fatwa kata haram juga. Ni gambar kamera ni kan kita sebut tadi ada dua pandangan ulama mutaakhirin. Walaupun gambar hukumnya haram kerana gambar. Namanya gambar. Orang panggil gambar-gambar. Tapi itu tak dipersetujui oleh sebahagian yang lain. Syekh Ibn Utsaimin tak setuju. Gambar fotografi itu adalah ciptaan Tuhan. Sebagaimana kalau kita tulis dalam satu kertas tulisan saya, kemudian pergi photostat. Setiap seorang dapat yang photostat tu. Adakah yang photostat itu adalah tulisan mesin ke tulisan Ustaz G? Tulisan Ustaz G lah. Cuma dia difotostatkan saja. Kan? Sebiji. Tapi itu orang tak kata ini tulisan mesin. Dah, orang tak kata. Melainkan dia type dalam komputer. Orang kata lah itu komputer lah. So sama konsepnya dengan kamera. So bila kita ambil gambar kamera, yang keluar itu bukan kita yang melukisnya, tetapi dia adalah gambar yang hasil pantulan daripada cahaya. Yang keluar gambar tu pada kertas, yang gambar itu adalah ciptaan Allah. So tidak haram. Dia kata, yang kata kamera haram ni tadi kan? Dia kata kamera haram, tak kira. Sebab namanya gambar. Tapi video boleh. Video boleh. Kenapa video boleh? Dia kata bergerak. Kalau bergerak boleh. Kalau tak bergerak, tak boleh. So, kita pun ambil rakaman malam ni. Selagi kita play balik. Lepas habis kuliah saya ni, kita play balik. Bila play, dia bergerak, halal. Bila dia stop, haram. Play, halal. Stop, haram. So, tak boleh nak pause. Kalau pause, haram. Sebab gambar. Kalau dia play, halal. Sebab dia bergerak. Takkan macam tu. Tak betul.
Tak boleh macam tu, tak boleh terima. So, kamera boleh, tak ada masalah. Video lagilah, tak ada isu. Sebab itu tidak masuk taswir dalam erti kata makhluk yang mereka buatnya. Maksudnya melukisnya dan mengukirnya. Dan berikutnya, setiap hukum hakam syariat ni balik kepada pensyariatannya zaman nubuwah. Pada zaman nubuwah, pensyariatan tentang taswir ni apa maksud dia? Mesti yang utamanya patung. Kan? Patung satu. Yang kedua gambar lah. Gambar yang dilukis. Itu pada zaman nubuwah lah. Patung jelaslah haram. Kerana satu masalah hadis tentang Allah suruh bagi nyawa. Yang kedua, apa nak cakap? Lupa dah. Yang kedua, hadis Aisyah. Iaitu dia menggantung kain. Apabila Nabi balik daripada musafir, Nabi tengok kain yang Aisyah gantung tu ada gambar tamasil. Ada gambar patung. Maksudnya ada gambar makhluk bernyawa. Maka Nabi tarik. Fahatakahu. Nabi tarik. Dan Nabi mukanya berubah. Wajah Nabi berubah. So, haram. Maksudnya melukis gambar itu pada zaman nubuwah telah ada. Mengukir patung zaman nubuwah telah ada. Tapi kamera tak ada. So di situ datangnya perbezaan ulama mutaakhirin. Ulama kemudian tentang hukum masalah kamera. Wallahu alam. So kamera tak ada isu. Kamera tak masuk dalam taswir yang dimaksudkan dalam Allah kata ahyu. Hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. So patung, gambar yang kita lukis sendiri itu ada problem. Gambar kamera insya-Allah tak ada problem. Wallahu alam. Gambar perempuan sama, perempuan menyawa ke tak? Gambar perempuan. Gambar lelaki haram ke tak? Gambar perempuan? Ada lah. Oh, hampa je nak halal. Orang yang haram. Masalahnya bukan pada gambar perempuan tu. Masalahnya pada korang lelaki-lelaki ni. Kita kata gambar perempuan. Habis perempuan gambar lelaki? Sama lah kan? So, perempuan simpan gambar lelaki yang bukan ajnabi. Lelaki simpan gambar perempuan yang bukan mahram dia. Ataupun so, masalahnya bukan pada gambar. Masalahnya pada kita. Kesian perempuan. Kita ada gambar, dia tak ada. So, yang menjadi haram adalah sebab luaran. Maksudnya yang menjadi haram kepada gambar itu sebab-sebab yang lain lah. So, gambar. Tapi, ialah gambar yang kita gunakan bertujuan yang tak syar'i lah. Perempuan ambil gambar, dia tak pakai tudung. Boleh tak boleh? Boleh lah dia ambil gambar dia. Simpan dia lah. Yang nak tengok tu bapak dia, yang nak tengok tu mak dia. Tak ada masalah. Sama lah macam pakai tudung. So dalam rumah dia tak bertudung. Bila dia keluar rumah dia bertudung. So gambar pun macam tu lah. So gambar yang tak bertudung, simpan dalam album. Maksudnya simpan diri sendiri lah, simpan kat rumah. Gambar yang bertudung. Gambar yang bertudung, upload lah. Kalau takut fitrah-fitrah yang lain, maka janganlah, itu je kan. Gambar haiwan pun sama Dia lukis gambar harimau. Dia lukis gambar beruang. Full, penuh.
So masuk tak dalam larangan? Masuklah. Apa dia? Robot dia bukan. Ha? Adakah dia masuk dalam menyerupai ciptaan Allah? Mungkin. Kalau dia pergi buat robot yang ada kepala, ada tangan dan sebagainya, dibubuh pula tu pameran, boleh jadi macam berhala, ya. Patung Iron Man, patung animasi. So dia suka cerita Thundercat. Thundercat zaman dulu. So dia pun beli patung. So kalau ikutnya tak boleh lah. Itu mungkin ada ruang-ruang yang boleh. Dia isu patung ni satu, macam kita sebut tadi hadis tu lah. Yang kedua, wasilatun ila syirk, jalan yang boleh membawa kepada syirik. So itu poinnya. Sebab tu patung mainan kanak-kanak boleh tak? Maka sebagian ulama membenarkan patung mainan kanak-kanak itu pun tengok keadaan. Sebagai ulama kata boleh berdasarkan hadis Aisyah. Tapi hak patung budak-budak hak main ni zaman sekarang dah sebiji macam orang. Di situ sebagian para ulama tak membenarkan. Patung tu sebiji orang lah, sebiji macam orang. Mungkin pada zaman Aisyah radhiyallahu anha, dia buatlah bentuk-bentuk tapi tak membentuklah seperti patung-patung yang mainan zaman sekarang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebahagian membenarkan tapi dengan syarat tidak sebagaimana persis macam makhluk hidup. So itu ada isu sikit tentang patung-patung budak perempuan yang main lah, kan? Okey. Kalau sekiranya kita longgar, maksudnya patung mainan budak-budak, patung mainan budak-budak ni, maka jangan jadikan dia sebagai seolah-olahnya memberi penghormatan kepadanya. Maksudnya bubuh tarak. Dia bubuh tarak tu dia susun. Dia susun patung-patung tu. Collection. Di situ akan datang masalah. Masalahnya tadi itu wasilatun ila syirk tadi tu. Maksudnya bila kita beli patung teddy bear ke apa ke, kita pun letak cantik-cantik kan, tok susu elok-elok, seolah-olahnya kita memberi dia suatu penghormatan dan tempat yang tinggi. Maka itu adalah ciri-ciri hak orang jadikan berhala tu sebagai Tuhan. Patung kanak-kanak main tu baru beli petang sat lagi kaki hilang dah. Dia pun ambil patung tu, marah dia pergi campak ke dinding. Main sekejap kepala cabut. Itu tak ada isu seolah-olah memberi satu penghormatan, tak. Itu dicampak-campaknya. Teddy bear tu di peluk-peluk celah-celah kangkang je. So itu tak ada isu lah. Itu tak ada isu. Lepas main-main campak bawah hati, ataupun bubuh dalam almari, ataupun apa laci,
tutup kan. Bila nak main, bawa keluar balik. So itu okey lagi daripada dia pergi susu dekat rak atas. Kerana itu ada unsur-unsur penghormatan kat situ. So itu yang para ulama kata wasilatun tu. Wasilah. Walaupun takkanlah patung Barbie tu orang buat sembahan. Tak, memanglah orang tak buat, tetapi kita tutup pintu awal-awal. Yang banyak pada zaman Nabi pun bukan sebab mereka sembah selain Allah, dah. Pengharaman ataupun larangan Nabi menyembelih haiwan korban di tempat yang pernah dijadikan tempat sembelihan untuk berhala. Kenapa Nabi larang? Sedangkan para sahabat pada ketika itu tidaklah bermaksudkan untuk sembelih untuk berhala, tapi tempat tu tak dibenarkan. Kerana unsur-unsur tu Nabi tak suka. Nabi tak suka ada unsur-unsur menyamai, unsur-unsur penyerupaan, unsur-unsur mengagungkan, unsur-unsur menghormati makhluk lebih daripada had. Had tu yang Nabi suka untuk mukhalafah. Berbeza. Gambar-gambar, hak yang ulama yang mengharamkan gambar pun ada pengecualian. Gambar pasport, gambar kad pengenalan, hak ni darurat lah. Sebahagian orang melukis gambar untuk mengelakkan macam isu-isu ni, maka macam kita sebut tadilah, tak sempurna. So muka kosong, kepala dipisahkan daripada badan. Kepala besar yang tak ghair maqul. So, tak masuk akal. Tu semua tu itu ringan sikit lah. So dia pun lukis gambar patung tapi kepalanya tak bersambung dengan badan. Kerana dia buat pisah lagi. Ataupun orang lidi ke, tak ada isu lah. Orang lidi tak ada isu. Patung-patung kat kedai-kedai baju, tu pun satu hal juga. Yang nak beli patung penuh tu kenapa? Dia nak baju je, maka dia pun beli patung hak seketui baju, patung penuh lah, maka dia buah baju lah kan, kat kedai-kedai baju lah. Belilah patung yang tak ada kepala. Belilah patung hak yang sekat badan je. Hak ni tak ada, hak ni je kan, sebab dia nak gantung, dia bubuh baju. Okey lah. Ataupun satu batang tu, dalam tu dia macam ada span bentuk tu untuk bubuh baju. Tu okey lah. Tapi kalau dah patung penuh, muka semua tu bagi pakai baju pula, itu problem masuk dalam kes ni lah. Masalahnya orang yang melukis tu satu hal, para ulama meluaskan lagi, yang bagi beli pun sama. Yang menyokong dia pergi buat patung pun dapat sekali saham dosa. Kerana wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bertolong bantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Nak jual kepiah, beli hak yang kepala kosong tu udahlah, yang tak ada muka tu. Abuh kepiah. Tudung. Tu okeylah. Pelajar ada tu. Adalah. Apa beza dengan hak yang hadiah-hadiah kita baca tadi? Tak ada beza lah, sama lah. Melainkan dia pisah kepala dia. Zaman dulu? Oh ya? Yeah.
supaya macam kena belah lah. Mungkin. Tapi masih bersambung. Pernah tengok tu buku dulu, isteri Ustaz Ismail Omar, dia ada buat satu buku kartun. Dia lukis kepala tu, kepala dia pisah daripada badan. So kat kepala tu dibuat macam satu garis, kat badan tu buat macam satu garis lengkung. Macam lengkung pembuka apa kita panggil kurungan tu. So kepala tu dia bubuh satu kurungan kat atas tu. Yang badan tu bubuh satu kurungan. Maksudnya pisah lah. Wallahualam, istihad lah. So itu tentang masalah gambar. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir ni dalam bab pakaian ni, al-isbal. Al-isbal. Isbal ni apa? Melabuhkan pakaian bawah mata kaki. Atau isbal juga pada baju. Atau isbal juga pada serban. Hadis Al-Bukhari Muslim, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan, melabuhkan pakaiannya khuyalaan, khuyala sombong, lam yanzurillah, Allah tak tengok dia pada hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim lagi, Allah tidak melihat pada hari kiamat ila man jarra idharahu batara, siapa yang melabuhkan pakaiannya kesombongan. Khuyala sombong juga, batara juga sombong. Hadis Muslim, 3 golongan yang tidak Allah cakap dengan dia pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak tengok mereka ni. Wala yuzakkihim, dan Allah tak membersihkan mereka ini. Walahum azabun alim, dan mereka itu dapat azab yang pedih. Maka antara yang disebut adalah musbil izarahu. Al-musbilu izarahu, yang melabuhkan kainnya, izarahu. Dalam hadis Abu Daud dengan sanad yang hasan daripada Jabir, iyyaka wa isbal, hati-hati, awas kamu daripada isbal, pakaian. Fa innaha minal makhilah, kerana dia di antara termasuk dalam kesombongan. Wa innallaha la yuhibbu, dan Allah la yuhibba, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hadis Bukhari daripada Abdullah Abdullah ibn Umar, anna Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu an, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarkhi, wahai Rasulullah, kainku ini labuh, jatuh, yastarkhi, labuh, illa an ata'ahadah, malaikat bila dia jatuh aku tarik, kemudian dia jatuh lagi aku tarik, dia jatuh lagi aku tarik. Faqala lahu Rasulullah, Nabi kata kat dia ni, innaka lasta mimman, engkau tidak masuk dalam golongan yang yaf'aluhu makhilatan, engkau tidak masuk dalam golongan yang melakukannya kerana kesombongan. Okey. Hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah, ma asfala minal ka'bain, apa yang bawah daripada buku lali, minal izar fa finnar, dalam neraka. So itu semua hadis-hadis tentang masalah isbal. Ulama khilaf tentang masalah isbal. Para ulama yang mengharuskan, dia kata dengan kaedah fiqh, hamlul mutlaq alal muqayyad. Hamlul mutlaq alal muqayyad. Dalil ada 2. Satu dalil yang mutlak, dalil umum mutlak tanpa ada terikat. Satu dalil yang ada keterikatan. Dalil mutlak seperti apa-apa bawah buku lali neraka. Dah, itu mutlak. Dia tak ada apa-apa kait. Dia tak ada apa-apa keterbatasan ataupun pengecualian, tak ada. Dia kata apa-apa yang bawah buku lali neraka. Selesai masalah. Hadis yang muqayyad yang tadi tu, Abu Bakar satu. Yang kedua berikutnya yang tadi tu. Yang pertama hadis kita pada khuyalaan, sombong.
Man jarra saubahu khuyala. Siapa yang melabuhkan pakaiannya khuyala, kerana kesombongan, Allah tak tengok dia pada hari kiamat. Hadis yang kedua kita baca tadi, siapa yang melabuhkan batara, sombong, Allah tak tengok dia hari kiamat. Hadis yang ketiga, mutlak, iaitu 3 golongan yang Allah tidak cakap dengan dia, Allah tak tengok dia, Allah tak bersihkan dia, dia kena azab pedih, iaitu yang melabuhkan kain. Maka ulama-ulama sebahagiannya termasuk Syafi'iyah, mereka menyatakan hadis-hadis mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Kerana kaedah kata hamlul mutlak, mesti dalil-dalil yang mutlak itu, kalau ada dalil yang muqayyadah, maka yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Bermakna hadis-hadis yang menyatakan pengharaman isbal jika sekiranya khuyala. Jika sekiranya khuyala. Kalau tak ada khuyala, tak masuk dalam pengharaman. Ulama khilaf kita sebut tadi. So, Syafi'iyah kata tidak masalah. Maksudnya, kalau dia pakai labuh tapi tak ada khuyala, harus. Dia tak masuk dalam pengharaman. Termasuk yang menyebutkan demikian Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Kata Al-Imam Nawawi, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, al-musbilu izarahu, yang melabuhkan pakaiannya itu, maknanya al-markhilah, yang melabuhkannya itu, al-jar lahu khuyala, kalau sekiranya sombong. Wa hadha yukhassisu umum al-musbil izarahu, dan ini adalah pengkhususan yang mengkhususkan keumuman hadis isbal. Wa yadullu ala anna al-murad bil wa'id, dan menunjukkan semua yang bermaksud ancaman itu, sesiapa yang melabuhkan itu khuyala, sombong. Wa qad rakhasa an-nabiyyu, dan Nabi telah mengharuskan bagi Abu Bakar As-Siddiq, qala lasta minhum, engkau bukan di kalangan mereka. Maksudnya, engkau tidak di kalangan orang yang sombong. Idh kana jarrahu li ghairi khuyala. So, itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Sebahagian ulama menyatakan tetap haram. Tetap haram kerana hadis yang mutlak dalam bab ini tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad. Kenapa? Kerana mereka kata syarat hadis yang mutlak untuk dibawa kepada yang muqayyad, mesti azab pengakhirnya itu sama. So, kalau azab pengakhirnya sama, barulah kita terima. Kalau panjang melabuhkan tak ada khuyala, tak bersalah. Tapi satu hadis umum, dia kata siapa yang memanjangkan, neraka. Kemudian siapa yang memanjangkan, sombong, Allah tak tengok dia hari kiamat. Allah tak tengok dia. Yang berikutnya, ada hadis kata Allah tak bercakap dengan dia, dan Allah tak tengok kat dia, Allah tak bersihkan dia, Allah azab dia. Maka lain, dia punya azab tu lain. Yang tadi hanya dia kata Allah tak tengok saja. Maka pada mereka, hadis itu tidak boleh, yang mutlak tak boleh dibawa kepada yang muqayyad. Maka mereka kata isbal adalah satu kesalahan, jika ada khuyala, dua kesalahan. Isbal satu kesalahan, khuyala kesalahan yang kedua. Tapi antara khuyala dengan isbal, mana lagi berat? Isbal. Dia kata yang lagi berat isbal. Sebab ancaman neraka situ. Direct. Ancaman neraka. Berikutnya, dia pun tak nak labu. Dia lipat. Lipat tu kesalahan ke tak waktu dalam solat? Kesalahan kan? Makruh. Antara melipat dengan membiarkan bawah buku lali, mana lagi berat? Isbal lah. Maka
baik ambil kesalahan yang ringan daripada biar yang berat. Lipat itu kesalahan, tapi taklah berat sebab tak ada ancaman neraka. Ha? Yang afdal potong siap-siap. Tak payah lipat. Keluar daripada khilaf ulama. Mustahab. Apa dia? Of course lah. Tapi okey, poinnya ialah isu ni khilaf ulama. Itu poin dia. Poin ni khilaf di kalangan ulama, cara faham. Siapa-siapa yang memilih pandangan boleh untuk isbal selagi mana tidak khuyala, maka baginya hak untuk memegang pandangan itu. Bagi mereka yang kata salah, ya salah, tapi nak memaksa dia pula kepada pandangan itu, susahlah. Sebab di sana ada pandangan ulama juga. Yang bagus, yang afdal, eloklah atas buku lali. Macam kita sebut tadilah, al-khuruju minal khilafi mustahab. Hatta sebagai ulama-ulama yang tak mengharamkan isbal pun, mereka punya pakaian atas buku lali. Mereka kata isbal tak salah. Melainkan kalau ada khuyala, mereka punya pakaian pun atas buku lali juga. Kadang-kadang mungkin pakaian yang kita pakai itu labuh. Kita berpandangan tak boleh. Tapi pada hari itu, oleh kerana badannya dah kurus, maka seluarnya londeh. Kan? Seluarnya londeh ke bawah. Nak potong tak ada seluar. Hak tu je seluar yang dia ada pun. So, itu wallahualam lah. Bagi mereka yang berpandangan tak boleh haram, maka dia melakukan kesalahan lah. Tetapi diistighfar lah daripada itu, sebab dia pegang kepada pandangan itu. Sebahagian ulama meluaskan lagi, termasuk serban. Apa maksud serban isbal? Ekor dia tu panjang sampai ke bawah, maka dia masuk isbal juga. Sebahagian kata. Pisai masuk isbal. Itu telah melanggar sunanul fitrah. Itu telah melanggar sunan fitrah. Hak ni lengan pun. Tapi kalau dia pakai hak dah hobi ni dah, ini dah memang isbal lah. Tapi kalau biasa kita buat baju tak kat sini kan, okey lah. Tapi kalau dah hobi tu, ini tengok pun lemah tengok kan. Mesti sejuk, pakailah seorang tangan. Apa-apa yang isbal sebenarnya tak cantik. Kalau pakai robe ini, cantik tak? Pakai seluar melerit, cantik tak? Sebenarnya tak cantik. Maka pattern zaman sekarang pun semua habis tak isbal lah. Oleh kerana dah semua pattern baru, semua pun atas buku lali, kita pun pakai. Di ikut fashion dia bukan ikut sunnah. Atas buku lali, sunnah. Sebenarnya ikut fashion. So, ikut-ikut fashion tu tak dapat pahala lah ya. Siapa yang pakai atas buku lali kerana ikut fashion terbaru, terkini, maka tidak sunnah. Maka itu tidak ada pahalanya. Maka dia ikutlah sebagaimana hak yang pokok fashion tu lah. Maka selepas daripada ini, fashion akan kembali ke labuh balik, maka dia akan ikut balik lah. Kita ni ikut fashion. Fashion kata cantik, kita kata cantik. Yang sebelum tu kita kata buruk. Apa ni pakai atas buku lali, tak kemas langsung. Kalau banjir kena naik atas lagi, nisfu sak. Adalah jubah Nabi nisfu sak, setengah betis. Nisfu sak.
Perempuan tak boleh isbal. Perempuan tak boleh pendek kan? Perempuan kena isbal. Sejengkal. Mesti lebih. Sejengkal tu kira daripada mana Ummu Salamah kata kan, bila Nabi kata pakaian lelaki atas pukul lali, Ummu Salamah, perempuan nampaklah. Nabi kata perempuan panjangkan sejengkal. Sejengkal daripada hak lelaki punya lah. Mana kalau nisfu sak? Nisfu sak pertengahan betih tu. Kira dia ada pertengahan betih sejengkal. So dia akan sampai dekat tapak tu lah. Ngam lantai. Kalau pendek juga dan kalau sekiranya masih lagi akan terbuka aurat, Nabi suruh panjang lagi. Tetapi jangan lebih sahasta. Jangan lebih sahasta. Sahasta maksudnya daripada nisfu sak. Jangan lebih sahasta. So perempuan boleh labuhkan, tapi jangan lebih sahasta. Yang kahwin-kahwin yang kena budak-budak tolong angkat kain dia tu, tarik terus bagi bogey. Tak ada kerja. Fashion-fashion perempuan sekarang ni. Sekarang perempuan semua atas pukul lali, laki semua bawah pukul lali. Siapa perempuan? Pakai stoking konon. Banyak tak pakai stoking pun. Ketat di bahagian aurat. Tak boleh lah. Ketat di bahagian aurat sama je. Lelaki pun ketat di bahagian aurat tak boleh. Perempuan ketat di bahagian aurat pun tak boleh. So masalah perempuan semua aurat tak? Daripada atas nampak bentuk badan. Satu lagi perempuan ni, satu lagi yang nak kita ingatkan. Orang Arab dah pakai jubah. Perempuan Malaysia pun mula nak pakai jubah sebab Islami. Sebahagian jubah tidak Islami. Kain yang nampak bentuk satu hal. Kainnya berat sehingga membentuk. Kan? Itu tidak syar'i. Kainnya tu, dia pakai jubah, tapi jubahnya tu kain berat. So, bila berat, habis semua naik. Sebab berat. Tu kadang-kadang baju kurung lagi syar'i. Aurat lelaki pusat lutut, antara pusat dan lutut. Maka kalau ketat di bahagian aurat, salah ke tak? Salah lah. Salah. Ya. Sebagaimana kita sakit mata tengok hak yang belah sana tu Ropi tu, yang belah sana tu pun tengok belah sini juga. Tak gitu? Macam lukis tadilah. Oh, gambar perempuan boleh tak ustaz? Gambar lelaki boleh, gambar perempuan tak boleh. Apa yang boleh pada lelaki, boleh pada perempuan. Umumlah, secara umum. Apa yang boleh, apa yang tak boleh pada perempuan, tak boleh pada lelaki juga. Maka, pakaian Islamik adalah tidak transparent. Tidak ketat. So, kalau perempuan pakai transparent dan ketat, salah. Maka begitu juga lelaki. Kalau pakai transparent dan ketat, tidak syar'i. Dia pakai jubah, orang lelaki. Pakai jubah putih. Dalam tu dia pakai spender color merah. Ataupun dia punya jubah tu nipis ke nipis. Bila dia pakai boxer, boleh nampak juga daripada luar tu. Boleh nampak dia punya boxer tu. Sama tak macam perempuan tak berpakaian? Samalah. Orang lelaki pakai tight. Pakai tight boleh. Pakailah seluar pendek atas tu. Bagi luas sikit. Dia pun pakai tight saja. Melengging. Kayuh basikal. Kayuh basikal. Mandi swimming pool. Haram.
Samalah. Sebab ketat. Dan ketat bahagian aurat. So, bila ketat bahagian aurat, maksud ketat, kenapa ketat tak boleh? Kerana bila ketat, dia menampakkan aurat. So, bila menampakkan aurat, macam tak berpakaian. Itu sama macam perempuan lah. So, sama juga. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.